Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis keempat, Ramadan bulan keampunan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Akhrajahu Al-Bukhari fi sahihi. Maksudnya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab, mengharapkan keridhaan Allah, akan diampunkan dosanya yang terdahulu. Riwayat Bukhari. Pengajaran hadis, ibadah puasa merupakan satu amalan yang dapat mendidik dan membentuk ketakwaan seseorang hamba. Di sebalik kewajipan berpuasa itu terdapat hakikat yang tersirat, iaitu menanamkan kebiasaan mengadakan pengawasan terhadap diri sendiri dan menanam akhlak kesabaran di dalam jiwa setiap pelakunya. Seorang hamba yang berpuasa terutamanya di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya yang terdahulu, dan apabila dosa seorang hamba diampunkan, maka hamba itu akan lebih dekat dengan ketakwaan. An Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: As-siyam wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yawmal qiyamah. Yaqulu as-siyam ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahawati bin nahari fashaffi'ni fihi, wa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu an-nawma bil laili fashaffi'ni fihi. Qala fayushaffa'ani. Akhrajahu Ahmad. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada hamba, orang yang berpuasa dan yang sentiasa membaca Al-Quran di hari kiamat nanti. Puasa akan berkata, wahai Tuhan, sesungguhnya aku telah menahan hamba-Mu ini daripada makan, minum dan perkara syahwat pada waktu siang. Maka terimalah syafaatku kepadanya. Manakala Al-Quran pula akan berkata, wahai Tuhan, sesungguhnya aku telah menahan hamba-Mu ini daripada tidur di malam hari, maka terimalah syafaatku kepadanya. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka Allah pun menerima kedua-dua syafaat tersebut. Riwayat Ahmad. Pengajaran hadis, pada hari kiamat nanti, semua manusia akan membawa diri masing-masing, kerana tiada siapa lagi dapat memberikan pertolongan pada hari tersebut. Namun selain daripada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas umat baginda, ibadat salat, puasa, membaca Al-Quran dan amalan-amalan kebaikan lain akan menjadi syafaat yang diterima oleh Allah. Alangkah indah dan beruntungnya kehidupan seorang Muslim yang senantiasa berpuasa pada waktu siangnya dan membaca Al-Quran pada waktu malamnya, di samping melakukan amal ibadat yang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, mereka yang mengabaikan perintah Allah akan berasa rugi dan kesal kerana melakukan amal ibadat tersebut secara sambil lewa. Bahkan amalan-amalan tersebut akan mengutuk dan mendoakan kecelakaan kepada mereka di hari kiamat nanti. Alhamdulillah, tuan-tuan mulia, pagi ini kita membaca dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berkaitan dengan Ramadan dan bulan keampunan. Hadis yang keempat. Hadis ini biasa kita dengar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man sama Ramadan, siapa yang puasa dalam bulan Ramadan dengan penuh iman dan juga ihtisab, mengharapkan keridhaan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka dia dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya yang telah lalu. Biasa Ramadan kita dengar hadis ni. Itu hadis yang keempat. Kemudian hadis yang kelima daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, dia menyebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-siyam wal Quran
Kita sekarang ni berada dalam bulan Ramadan. Ada dua kata Nabi. Yang pertama as-siyam, iaitu puasa. Dan yang kedua kata Nabi ialah Al-Quran. Yang mana puasa dan juga Al-Quran ni yashfa'ani. Dua-duanya ini memberi syafaat bagi seseorang hamba itu yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Maka ketika mana hari kiamat nanti, yaqulus siyam, puasa yang kita puasa pada hari ini, tiap-tiap hari kita puasa ni, puasa tu dia akan bercakap. Maksudnya puasa ni boleh bercakap. Hari ni puasa tak boleh cakap, cuma kita berpuasa je. Nanti hari akhirat nanti macam-macam makhluk Allah yang kita tak biasa dengar, dia akan boleh bercakap. Antaranya puasa. Puasa akan bercakap. Dia kata, ai rabbi mana'tuhu ta'am wasyahawat bin nahar. Dia kata, wahai Tuhan, dia kata, ya Allah, aku telah menghalang hamba engkau ini daripada makan dan juga memenuhi syahwat dia bin nahar, pada waktu siang. Kata puasa, fasyafi'ni fihi, maka terimalah syafaat aku untuk dia. Puasa tak akan bercakap. Disebabkan mungkinlah ketika itu kita ada banyak dosa ke apa ke, maka pada ketika itu puasa tu akan menjadi syafaat. Itu yang pertama. Kemudian tidak berhenti di situ sahaja. Kemudian datang pula Al-Quran. Al-Quran pada hari ini yang kita baca, dia tak boleh bercakap, kita je duk baca dia kan. Kita baca dia, kita baca terjemahan dia. Cuba hari ini kita baca Quran, tiba-tiba Quran tu cakap. Baca salah, kata kurang dengung, takut kata. Kan? Tapi tak bercakap Quran hari ini. Akhirat nanti Quran dah akan bercakap. Wa yaqulul Quran, Quran akan berkata, mana'tuhu nauma bil laili. Wahai Allah, sesungguhnya aku telah menghalang hamba-Mu ini daripada tidur malam. Dia tak dapat tidur malam. Sebab apa? Sebab baca Al-Quran. Ini amalan-amalan Nabi, para sahabat di bulan Ramadan, waktu malam dia baca Quran. Mana'tuhu nauma bil laili, aku menghalang dia tidur pada waktu malam kerana dia sibuk baca aku, kata Quran. Fasyafi'ni fihi, maka ya Allah, kau berilah syafaat kepada dia disebabkan dia baca aku ni Quran. Maka kata Nabi SAW, fayusyafa'ani, maka kedua-dua yang dikatakan puasa itu dan yang apa disebutkan sebagai Quran, kedua-duanya memberi syafaat kepada hamba-hamba Allah. Jadi insya-Allah tuan-tuan mulia, bila kita baca hadis-hadis ini, moga-moga ianya jatuh ke dalam hati kita betapa pentingnya puasa. Puasa itu akan jadi syafaat kepada kita hari akhirat. Dan Quran, kita kena banyak baca, tambah bulan-bulan Ramadan ini, maka kedua-duanya akan menjadi syafaat kepada kita nanti di hari akhirat nanti. Insya-Allah kita fahami hadis ni, amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, illa allazina amanu wa sallallahu